Apa? Mana Allah Ustaz nama? Itu tak tanda sebab banyak tempat. Banyak tempat tak tahu mana satu. La haula wala quwwata illa billah. Kisah apa yang sebetul? 50 Surat 50. Muka surat 50. Asal usul semayang. Sama tak kitab naskah? Sama. Muka surat lain. Tak curi. Cetakan dia tak sama. Allahumma salli ala Muhammad. Tarikh 34 ini sama 34. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 34 kitab Munyatul Musalli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Kemudian hendaklah ketahui hikmah ditentukan pada waktu yang 5 ini. Jadi hikmah rahsia di sebalik kita difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan solat 5 fardu ini. Dan pada bilangan-bilangannya rakaat semayang telah dikatakan setengah ulama hukama, yakni orang bijak-bijak, ditentukan tiap-tiap sembahyang itu menyembahyangkan, yakni melaksanakan suatu nabi daripada anbiya illah pada waktu anbiya. Maka pertama-tama orang yang sembahyang fardu subuh itu, ini kata hukama, pertama-tama sekali orang yang menunaikan sembahyang fardu subuh itu adalah Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Bila dikatakan Nabi Allah Adam yang pertama-tama melakukan sembahyang subuh, iaitu tatkala, yakni sewaktu keluar daripada syurga, sewaktu baginda Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga dengan sebab-sebab yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai hikmahnya turunnya Nabi Allah Adam ke atas muka bumi ini nak menjadikan asbab lahirnya kita atas dunia. Fardu takdir kalau Allah tidak menentukan, tidak menjadikan asbab Nabi Allah Adam turun ke bumi, turun ke dunia, nescaya tidak wujudlah kita manusia. Sebab dalam syurga tu tak ada beranak pinak lah. Orang dalam syurga besok meskipun dia berjima dengan pasangan dia tidak akan menghasilkan zuriat pun. Dia semata-mata nak berseronok-seronok sahaja dalam syurga. Dalam syurga. Sebab tu kalau nak buat anak, buat sini ramai-ramai. Dalam syurga bukan tempat nak buat anak, kat sini tempat buat anak. Buat zuriat ramai-ramai. Menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di antara perkara yang membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat berbanding dengan para nabi dan para rasul yang lain adalah kerana memiliki umat yang paling ramai.
Makna tak boleh nak menjadi umat yang paling ramai, melainkan umatnya itu memiliki anak yang ramai. Jadi orang yang memiliki zuriat yang ramai itu di antara orang yang menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu anak ramai. Tak cukup satu kilang, buka 2 kilang. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Itu hikmah dia. Bila kita lahir ke dunia boleh beribadah kepada Allah. Yang mana faedahnya dikembalikan kepada kita pula nanti di hari kiamat. Asbab daripada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mengenal akan Allah, Allah balas dengan syurga, dengan rahmat Allah. Baik. Telah dikatakan setengah hukama ditentukan tiap-tiap sembahyang itu menyembah yang satu Nabi. Jadi yang pertama-tamanya Nabi Allah Adam solat sembahyang fardu subuh. Sewaktu baginda dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga. Dan melihat ia Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yakni sewaktu turun ke dunia. Sewaktu Nabi Allah Adam diturunkan oleh Allah daripada syurga ke dunia, melihat ia Nabi Allah Adam akan zulumat, akan kegelapan. Makna waktu subuh itulah. Jadi peristiwa itu berlaku pada waktu subuh. Nabi Allah Adam sampai ke dunia itu waktunya waktu gelap, waktu subuh. Gelap gelita. Dan takut ia Nabi Allah Adam tak pernah tengok. Tak ada gelap, tak ada kegelapan dalam syurga itu. Disebutkan di kitab sana, kalau tanda masuknya waktu malam, maka tirai-tirai akan diturunkan di dalam syurga. Itu isyarat isyarat waktu malam. Isyarat waktu malam. Jadi dalam syurga itu tak ada gelap seperti mana dunia ni. Jadi apabila Nabi Allah Adam turun ke dunia dalam keadaan gelap, takut dia gerun ni, tak pernah sampai dunia. Takut ia akan sebagai takut yang sangat, makna takut sungguh-sungguh. Nabi Allah Adam takut sungguh-sungguh, risau sungguh-sungguh, bimbang sungguh-sungguh kerana kegelapan yang ada di atas dunia, berbanding dengan keadaan yang terang benderang penuh dengan cahaya di dalam syurga. Maka tatkala subuh dan pecah fajar, yakni terbit fajar, apabila terbit fajar shadiq, masuk tanda-tanda masuk waktu sembahyang subuh, iaitu dengan terbitnya fajar shadiq. Sembahyang ia Nabi Allah Adam sebanyak 2 rakaat. Yang mana rakaat pertamanya daripada sembahyang subuh tadi, syukur ia, yakni sebagai tanda syukur ia Nabi Allah Adam kepada Allah bagi kelepasan ia daripada gelap. Daripada gelap tu, makna sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakaat yang pertama tu, rakaat yang pertama itu sebagai tanda syukurnya Nabi Allah Adam kepada Allah yang memberikan cahaya yang terang selepas daripada dia duduk dalam kegelapan. Dan rakaat yang kedua syukur ia sebab kembali siang hari, tanda terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala mengembalikan daripada suasana yang gelap tadi menjadi cerah. Itu rakaat pertama, itu hikmah dia. Jadi kalau kita solat subuh, kalau kita solat fardu subuh, inilah di antara hikmah di sebalik sembahyang subuh tu. Seperti mana yang dikatakan oleh hukama, rakaat pertama itu sebagai tanda syukur kerana dikeluarkan daripada kegelapan. Rakaat yang kedua itu sebagai tanda syukur kerana dikembalikan kepada suasana siang hari. Dan pertama-tama orang yang sembahyang fardu zuhur itu ialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama-tama orang yang mendirikan sembahyang fardu zuhur itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yakni tatkala disuruh oleh Allah Ta'ala dengan menyembelih akan anaknya. Seperti mana peristiwa yang masyhur, menyembelih akan anaknya, kemudian disuruh pula dengan menyembelih akan penebusan, mana tebusan ganti daripada anaknya Nabi Allah Ismail.
Dan adalah seru, yakni suruhan itu pada ketika gelincirnya matahari. Makna peristiwa berlakunya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam menyembelih, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya Ismail itu tidak berlaku pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur. Peristiwa itu berlaku pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur. Ini kata hukama. Dan adalah seru itu pada ketika gelincir matahari. Gelincir matahari makna masuk zuhur lah. Gelincir matahari masuk zuhur. Maka sembahyang itu 4 rakaat. Yakni mendirikan sembahyang oleh Nabi Allah Ibrahim sebanyak 4 rakaat. Yang pertama sebagai tanda syukur bagi penebusnya, sebagai tanda terima kasih kepada Allah menggantikan anaknya dengan kibas tu lah. Anak dia tak mati. Walaupun disembelih, walaupun dah diletakkan pisau yang tajam tapi tidak memberi kesan apa-apa. Itu juga merupakan dalil kalau kita belajar ilmu tauhid, menjadi dalil bahawasanya tidak ada sesuatu yang boleh memberi bekas melainkan Allah Ta'ala. Jadi yang memutuskan bukan ketajaman pisau, tetapi yang memutuskan adalah Allah. Adapun pisau dan ketajaman itu hanya asbab yang beradat sahaja, yang tidak boleh yang tak boleh memberi bekas. Itu akidah kita. Itu dalilnya. Selain daripada Allah tidak boleh memberi sesuatu, tidak seperti i'tiqad orang Mu'tazilah. Mu'tazilah Qadariyah yang mengiktikadkan tenaga ataupun kuasa yang ada pada makhluk boleh memberi sesuatu kesan baik ataupun kesan yang tidak baik. Itu akidah Mu'tazilah Qadariyah. Adapun kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun makhluk itu, hamba itu ada tenaga, ada keupayaan, ada usaha dan ikhtiar, tetapi sesungguhnya tidak boleh memberi kesan apa-apa pun. Jaga akidah kita. Akidah tak boleh lupa. Jaga akidah kita. Maka sembahyang itu 4 rakaat. Yang pertama syukur bagi penebusnya, dan yang kedua, makna rakaat yang keduanya bagi membukakan duka cita anaknya. Makna nak menghilangkan duka cita anaknya Ismail yang diperintah oleh Allah disembelih. Allah Ta'ala nak menguji. Tengok Nabi diuji keimanannya terhadap Allah, bukan korbankan harta nyawa anak. Nak tengok keimanan, keimanan para Nabi, para Rasul. Tengok Allah Ta'ala suruh walaupun menyembelih anak sendiri, tak ada pertikai apa. Tak ada pertikai apa-apa. Tak ada buat mesyuarat dulu. Buat mesyuarat dulu, ni betul ke tidak ni apa yang Tuhan suruh. Mari kita bincangkan dulu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tak ada pertikai, tak ada persoalan. Kalau dah datang daripada Allah, kenalah taat. Tak ada dah dolak dalih dah. Kita bandingkan dengan keimanan kita akhir-akhir, lebih-lebih lagi kita umat akhir zaman. Banyak sangat memikir untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, sehingga timbul keraguan dan kesangsian terhadap Allah. Kita ni diuji, tuan-tuan. Kita ni hidup atas dunia ni duduk dalam ujian pagi, petang, siang, malam. Di antara selain daripada Allah uji kita dengan kepayahan, kesusahan, bala, masalah, mentaati hukum hakam Allah itu juga sebahagian daripada ujian keimanan. Ada orang dia boleh redha dengan untuk menjunjung perintah Allah. Gagal kat situ. Allah uji dengan ujian yang berat-berat, tsunami, banjir, apa lagi, kebakaran, dia boleh redha, boleh sabar. Tak ada pertikai Tuhan. Tapi bila Allah hadapkan dengan undang-undang Allah, di sini banyak yang gagal, banyak yang mempertikaikan Allah. Na'udzubillah min zalik. Gagallah. Sebab tu kita tidak akan terbukti keimanan seseorang itu kecuali diuji oleh Allah. Sebab lidah ni siapa-siapa pun boleh mengaku beriman dengan Allah. Lidah ni siapa-siapa boleh mengaku, ataupun siapa-siapa boleh bersyahadat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, siapa-siapa boleh baca. Tapi nak tengok benarkah yang dia itu beriman, percaya dengan apa yang dia ikrarkan dengan lidah dia, lalu Allah uji. Nak tengok betul tak lidah dia tadi kata Allah Tuhan, betul ke dalam hatinya membenarkan Allah itu Tuhan. Bila sebut Allah Tuhan, bermaksud dia yakin, dia terima, dia percaya yang Allah Ta'ala maha sempurna, maha bijaksana, maha adil, maha kaya, maha mengetahui dan sebagainya. Itu maksud yang tersirat di sebalik pengakuan kita tiada Tuhan kecuali oleh Allah. Maka Allah uji. Allah uji dengan begini, Allah uji dengan begitu. Maka ada sebahagian besar daripada manusia gagal dengan apa yang dia ikrarkan sendiri. Jadilah munafik. Apa maksud munafik? Orang yang lidahnya mengaku Allah Tuhan, Muhammad Rasul, padahal hatinya penuh keraguan dan kesangsian terhadap Allah. Dia tak terima semua. Ada tempat-tempat dia yakin, ada tempat-tempat dia mempertikaikan Tuhan yang menjadikan diri dia sendiri. Wal'iyadha billah bidzalik. Jadi bukan mudah nak masuk dalam syurga tu. Allah akan uji satu-satu. Kerana lidah ni boleh bohong. Lidah boleh bohong. Contoh dia kata, aku redha dengan takdir Allah. Tu mulutnya. Allah uji dengan macam-macam masalah. Adakah hatinya redha? Maksud redha ni suka, seronok, setuju. Lidah tadi kata redha dah. Hati betul ke redha? Bila Allah bagi benda-benda yang tak diingini oleh hawa nafsu, maka kadang-kadang ada terbit di dalam hati hambanya, tidak suka, tidak redha, tak boleh terima apa yang Allah tetapkan ke atas diri dia. Maka dustalah lidah dia, bohonglah. Bohonglah lidah dia kata, aku redha dengan qada dan qadar Allah, padahal Allah tahu di dalam hatinya tidak setuju dengan apa yang Allah dah aturkan dalam hidup dia. Sebab tu tuan-tuan kita ni, bila kita belajar tauhid, disuruh kita faham balik apa yang kita bacakan dalam rukun-rukun iman. Bukan sekadar baca, supaya kita faham dan boleh menghayati apa maksud yang sebenar, yang dikehendaki, yang dituntut. Bila seorang tu mengaku Allah Tuhan, apa sebenarnya? Adakah cukup sekadar mengaku dengan lidah ataupun bagaimana? Beriman dengan qada dan qadar. Bagaimana tanda-tanda orang yang beriman dengan qada qadar Allah? Bagaimana keadaan, kelakuan, zahir dan batinnya bagaimana? Sebab tu kita disuruh belajar supaya kita lebih memahami. Meskipun kita dah lama dengar dah rukun iman tu, percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya hari kiamat, kitab-kitab dan sebagainya, tapi kefahaman tu masih ramai lagi yang tak faham apakah yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan rukun-rukun iman tu. Apa tanda-tanda orang yang benar-benar beriman, seperti mana yang lidahnya ucapkan tu, percaya kepada Allah. Apa tanda-tanda dia? Bagaimana sikap dia? Bagaimana hatinya orang yang percaya kepada Allah? Kemudian katanya musannif lagi, dan yang ketiga, rakaat yang ketiga. Tadi rakaat yang kedua tu sebagai tanda syukur kerana Allah Ta'ala membukakan duka cita anaknya. Mau tak risau kena sembelih. Mau tak risau kena sembelih, tapi dah perintah Allah, redha lah juga. Sembelih pun sembelih dah. Kalau dah Allah punya perintah, sembelih dah. Kau pasti akan mendapati aku di kalangan orang yang sabar. Tiba-tiba Allah gantikan dengan kibash. Tiba-tiba serta merta Allah alihkan, Allah tukarkan. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lega kalau kita ni, lega tak kena sembelih. Lega tak kena sembelih. Lega tak kena sembelih. Itu tanda syukur dia. Dan rakaat yang ketiga bagi menuntut keredaan Allah Ta'ala daripadanya. Dan yang keempat, rakaat yang keempatnya kerana keadaannya sebab diberi penembus yang amat besar, seperti firman Allah Ta'ala, wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami, kata Allah Ta'ala, tebus akan Nabi Allah Ismail dengan sembelih kibash yang amat besar. Mana kalau tak berlaku peristiwa itu, tak apa ada kibash tu. Jadi sebagai tanda syukur, Allah Ta'ala menggantikan dengan nikmatnya rezeki, yaitu kibas yang dibawa turun daripada syurga, yaitu kibas Habil. Peristiwa Nabi Allah Adam dulu.
Dan pertama-tama orang yang sembahyang fardu asar iaitu Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika dikeluarkan dia Nabi Allah Yunus daripada perut ikan Nun. Sewaktu Nabi Allah Yunus dimuntahkan oleh ikan Nun. Yang mana keadaan dia sewaktu dimuntahkan tu seperti anak burung yang tiada bulu baginya. Tak ada pakaian waktu tu. Sebab tu waktu Nabi Allah Yunus tu dimuntahkan di pinggiran pantai, dengan serta-merta Allah Ta'ala menumbuhkan pohon-pohon labu menutup tubuh dia. Tu hikmah kerana kenapa Nabi suka makan labu. Di antara makanan sunnah yang Nabi suka makan buah labu, tu sejarahnya. Bila dia terdampar di tepi pantai, serta-merta Allah Ta'ala menutupkan tubuhnya tu dengan pohon-pohon labu tu, daun-daun labu. Pokok labu daun dia lebar-lebar, melata gitu, tutup. Yang tiada bulu baginya, dan adalah ia di dalam 4 kelam, 4 kegelapan. Yang pertamanya kelam zulumat, kesalahan, dan yang keduanya kelam air, yakni dalam laut, dan ketiga kelam waktu malam, dan yang keempatnya kelam berada di dalam perut ikan. Dan adalah keluarnya itu pada ketika waktu asar. Jadi kalau nak sembahyang asar kita ingat, waktu ni Nabi Allah Yunus kena muntah ni tepi pantai. Dan adalah keluarnya itu pada waktu asar, maka sembahyang ia Nabi Allah Yunus yang 4 rakaat syukur bagi Allah Ta'ala daripada kelepasan 4 zulumat, 4 kegelapan tadi. Dan pertama-tama orang yang sembahyang fardu maghrib itu adalah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Tatkala dikeluarkan ia Nabi Allah Isa daripada antara kaumnya, dan adalah pada ketika jatuh matahari, bagi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Rakaat yang pertama itu sebagai tanda nak menafikan tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dan rakaat yang kedua itu bagi menafikan tahmah pada ibunya yang dituduh oleh kaumnya. Siapa ibu dia? Dituduh penzina, dituduh perempuan jahat, macam-macam. Jadi sebagai tanda nak menafikan tuduhan-tuduhan yang jahat di atas ibunya. Dan yang ketiganya kerana memberi bekas atas ketuhanan itu bagi Allah juga, melainkan Allah sahaja. Kerana inilah 2 rakaat yang dahulu itu berhubung keduanya, makna berganding keduanya, dan yang ketiganya tinggal sendiri, makna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ganjil 1 rakaat. Dan pertama-tama orang yang sembahyang fardu Isya itu dikatakan oleh hukama ialah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ketika sesat jalan waktu keluar ia Nabi Allah Musa daripada Madian, dan adalah padanya itu di dalam duka cita isterinya, dan duka cita Nabi Allah Harun saudaranya, dan duka cita seterunya Fir'aun, dan duka cita beberapa anaknya. Maka dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada yang demikian itu duka cita sekaliannya, dan dengan janjinya Allah yang sebenarnya. Dan adalah yang demikian itu pada waktu Isya yang akhir, maka sembahyang ia 4 rakaat sebagai tanda syukur akan Allah Subhanahu Ta'ala daripada segala duka cita yang 4 itu. Dan pada riwayat yang lainnya bahawasanya sembahyang subuh itu bagi Nabi Allah Adam, dan sembahyang zuhur itu bagi Nabi Allah Daud. Mana ada khilaf lah, ada khilaf cerita dia. Ada yang mengatakan seperti yang sebelum tadi, dan ada yang mengatakan Nabi Allah Daud, dan dan waktu asar bagi Nabi Allah Sulaiman, dan maghrib itu bagi Nabi Allah Ya'qub, dan fardu Isya itu bagi Nabi Allah Yunus alaihi wassalatu wassalam. Ala kulli halin wallahu a'lam lah. Allah Ta'ala lah yang mengetahui hakikat cerita sebenarnya. Itu kata hukama saja. Baik. Kemudian katanya musannif, dan ketahui olehmu wahai musalli, wahai orang yang mendirikan solat, bahawasanya umpama sembahyang itu, yakni perumpamaan bandingan sembahyang itu, iaitu mana diumpamakan satu raja memperbuat akan satu balai. Dia nak ceritakan, dia nak gambarkan solat tu, dia buat satu contoh perbandingan, perumpamaan, supaya kita lebih mengerti dan memahami sembahyang tu sebenarnya bagaimana.
Bagaimana nilainya, pentingnya ataupun tidak pentingnya, perlu ataupun tidak perlunya. Jadi tuan pengarang kitab ni nak memperumpamakan dengan benda yang kita boleh tengok supaya kita lebih mengerti. Sebagaimana Nabi SAW membuat perumpamaan bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit dengki. Sebab kalau Nabi tak buat perumpamaan tu, boleh jadi kita tak faham fitnah ataupun kecelakaan daripada penyakit dengki yang ada dalam tubuh badan kita, dalam hati kita. Nabi perumpamakan seperti apa? Seperti api memakan kayu kering. Maknanya benda tu kita dah biasa tengok, dah tahu dah. Kalau bagaimana akibatnya kalau api memakan kayu yang kering, akibatnya tak tinggal satu apa pun, melainkan semuanya jadi debu, jadi habu. Begitulah nasib amal kebaikan yang terjadi terhadap orang-orang yang banyak amal solehnya, tetapi di dalam hatinya ada penyakit hasad dan dengki. Maknanya habis seperti mana api itu makan kayu kering, tak meninggalkan sesuatu pun. Begitulah nasib pahala dan amal kebajikan yang berlaku terhadap pahala dan amal kebajikan orang yang di dalam hatinya ada penyakit hasad dan dengki. Tak peduli haji ke, umrah ke, qiyamul lail ke, sedekah ke, wakaf ke, tak peduli, asalkan ada dengki di dalam hatinya, sebesar-besar ibadat yang dibuat dan sehingga sekecil-kecil ibadat yang dibuat, semuanya dihapuskan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahalanya. Baru kita faham, kalau begitu rugilah. Dah penat-penat buat ibadat, habis waktu buat ibadat, kadang korban masa, korban tenaga, korban wang ringgit, tiba-tiba dengan asbab ada penyakit hasad, Allah padamkan semua. Nabi tidak berdusta, mustahil Nabi berbohong. Apa yang Nabi khabarkan itulah hakikat yang berlaku. Jadi kalau Nabi SAW mengkhabarkan terpadam, terhapus, binasa semua pahala memang hapus. Makna seandainya boleh dilihat, memang maknanya takkan ada satu pun pahala kebajikan yang tinggal terhadap orang yang ada di dalam hatinya penyakit hasad dan dengki. Penat tak buat ibadat? Penat. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita jangan semata-mata pandai beribadat tapi tidak menjaga pantang larang dalam ibadat. Akhirnya kita akan rugi. Kita akan rugi meskipun banyak amal soleh yang kita buat, tapi kalau tidak berpantang, kita tidak akan membawa walau sedikit pun pahala dan kebajikan nanti di hari kiamat. Contohnya diberi seperti orang yang sakit, apabila dia ingin sembuh, dia kena makan ubat dan jaga pantang. Kalau makan ubat sahaja tak jaga pantang, penyakit takkan sembuh sampai bila-bila. Begitulah juga orang yang nakkan pahala amal yang dibuat di dunia ni nanti boleh dibawa akhirat, dia juga wajib berpantang. Apa pantang dia? Maksiat. Maksiat zahir dan maksiat batin. Ini pantang orang yang beribadat. Kalau kita beribadat tunggang langgang tapi tak jaga pantang, takkan ada pahala dan kebajikan yang kita akan bawa balik akhirat. Jadi apa yang nak diletakkan nanti di atas neraca timbangan amal kebajikan kita? Na'udzubillah min zalik. Itulah hikmahnya. Itu juga hikmahnya kenapa Allah menjadikan kesusahan, kepayahan untuk melakukan taat kepada Allah. Kenapa bila dalam hal nak buat taat payah? Banyak rintangan, lepas satu-satu, lepas gangguan ni, gangguan tu, lepas rintangan ni, rintangan tu, baru boleh menghasilkan ibadat. Pun nak kena semak lagi akidahnya betul ke tidak, keikhlasannya betul ke tidak. Kalau lengkap semua tu, barulah dapat pahala. Maksud pahala ni walaupun satu, bukan mudah nak diperolehi. Jadi di sini orang yang faham, dia akan dapat menilai bahawasanya pahala ni sangat mahal, sebab bukan mudah nak diperolehi. Bukan asalkan buat dapat pahala. Ada pantang larang, ada syarat rukun yang nak kena buat, baru hasil pahala. Jadi kita tahu betapa susahnya nak dapatkan walau satu pahala. Ni bila dah tahu susah, sepatutnya benda yang susah nak dapat orang sayang nak. Orang akan sayang. Kalau dia tahu benda tu mahal, payah nak dapat, dia akan sayang. Bila dia sayang, dia akan berusaha jaga sungguh. Dia tak akan sepah-sepahkan berata tempat. Dia akan jaga, dia akan letak di tempat yang sepatutnya. Dia akan pantau daripada harta benda tadi. Kalau contoh harta yang payah nak dapat, dia akan
pasal panggil security guard dan sebagainya. Sebab apa? Tahu ni benda bernilai. Bukan senang nak dapat ni. Dalam Malaysia ada berapa biji je contohnya. Tiba-tiba dia dapat, dia akan jaga sebaik-baik. Sebab apa? Dia tahu payah nak dapat. Begitulah orang yang bijak, yang cerdik, yang memahami tentang ibadat. Betapa susahnya nak menghasilkan pahala solat, pahala puasa, zakat, haji, umrah. Kalau isteri khidmat rumah tangga, kalau suami mencari nafkah. Ini semua pahala, ini semua kebajikan yang payah nak diberi pahala ni. Nak kena lalui macam-macam halangan, dugaan dan sebagainya baru dapat pahala. Jadi orang yang faham, dia akan jauhkan dirinya daripada membuat benda-benda yang merosakkan pahala dia. Sebab tu dia akan berpantang daripada hasad. Dia tak nak berhasad. Dia tak nak hasad sebab apa? Sifat hasad itulah menjadi asbab dia akan rugi. Dengki, mengumpat, ujub, dia akan jauhkan benda-benda ni. Sebab selagi benda ni ada, takkan ada pahala yang kita akan dapat bawa balik akhirat. Percayalah. Percayalah. Kalau seandainya kita tak sembuh lagi daripada penyakit hasad, dengki, ujub, suka mengumpat, percayalah kalau kita mati dalam keadaan begitu, tak sempat nak bertaubat kepada Allah, takkan ada pahala kebajikan yang kita bawa balik akhirat, melainkan dosa yang bergunung ganang yang kita bawa balik. Sebab tu orang yang faham, dia akan renung. Dia akan takut, dia risau. Tak nak mengumpat. Walaupun nafsunya mengajak mengumpat, tapi dia tak nak. Sebab apa? Rugi pahala. Sebab apa? Dia kata payah nak buat. Payah nak dapat pahala, nak berqiyamul lail, bangun tengah-tengah malam sejuk-sejuk dan sebagainya. Ni nak duduk bersimpuh ni bukan senang ni. Bukan senang nak duduk dalam majlis ilmu ni, nak kena paksa. Kalau nak ikut nafsu memang tak nak punya. Nafsu memang takkan setuju dengan yang namanya ibadat. Nafsu tak setuju. Dia nak lari je kalau boleh. Tapi ini berkat pertolongan Allah, taufik Allah bagi kita, alhamdulillah. Allah Ta'ala juga yang tolong kita ni. Sehingga dapat kita duduk hadir ni, sabar. Walaupun mata kejap-kejap tengok jam. Tu semua pahala kan? Sakit lutut, sakit tumit, lenguh pinggang, mata mengantuk. Allah bayar semua. Sungguh Allah bayar semua. Perasaan kita dalam nak membuat ibadat tu kadang-kadang korban perasaan. Allah kira sampai ke perasaan, Allah akan bayar. Mana nak cari majikan yang macam tu? Majikan atas dunia ni, dia bayar ikut tu lah. Kalau dah gaji RM100, RM100 lah. Dia tak kira pekerja dia sedih ke, mengantuk ke buat kerja dah. Ada majikan macam tu? Kat Kajang ada macam tu? Dia kata, ni gaji pokok awak RM3,000, tapi bulan ni saya bagi RM5,000 lah. Ni bos RM2,000 ni. Ini sebab awak sedih hari tu. Hari tu pula kan ada saya pernah maki hari tu, saya termaki hari tu. Mesti awak sakit hati kan? Ni bahagian tu. Ada? Mana ada? Dia tak kira. Tapi Allah kira. Penat, letih, sakit-sakit pun beribadat, penat-penat pun pergi. Allah kira semua. Allahu Akbar. Tu Tuhan Allah Ta'ala maha mengetahui, lagi pula dia maha pemurah. Allah tak jemu nak memberi pahala, asalkan kita tidak jemu melakukan ibadah. Tapi jangan masuk dalam golongan tadi. Dia hanya pandai dan bijak membuat pahala, tapi tidak bijak dalam menjaga pahala, rugi kita. Mulai sekarang tinggalkanlah benda-benda tu. Tinggallah, biarlah orang nak umpat kita, biarlah. Jangan kita umpat orang. Orang nak dengki dengan kita, biar. Jangan kita dengki dengan orang. Sebab sayangkan pahala. Sebab nanti yang balik akhirat kita. Dia nak bawa bekalan yang kita ada. Kalau dah tak ada, andai kata mati tak sempat bertaubat, tangan kosong, macam mana nasib kita di hari kiamat besok? Di hari kiamat bukan pangkat jawatan, wang ringgit dah. Dia pakai ganjaran pahala. Orang yang banyak ganjaran pahala, yang pandai beribadat, pandai simpan, beruntunglah dia. Dia sama macam cari duit dah tuan-tuan. Bandingan dia, ada orang satu jenis dia tak pandai cari duit. Itu jangan kata ada duit lah, memang tak ada lah. Sebab tak pandai nak cari. Jangan kata nak simpan, tak pandai nak cari. Yang kedua, dia pandai cari duit, tapi dia tak pandai simpan duit dia.
Walaupun puluh ribu, ratus ribu dapat, habis. Berjudi sini, berjudi sana, enjoy sini, enjoy sana, habis juga. Silat-silat jadi muflis pula dah. Tapi yang ketiga ni beruntung. Dia pandai cari duit dan dia pandai jaga duit. Dia pandai cari dan dia pandai simpan. Orang ni beruntung lah. Jadi sama macam dalam bab ibadat ni. Kena pandai buat dan kena pandai jaga, pandai simpan. Kalau tak, balik akhirat, walaupun pada zahir atas dunia orang kata kita ahli ibadat, balik akhirat muflis. Sebab kita tak berpantang. Bukan saya cakap tu, Imam Ghazali bagi tahu. Imam Ghazali bagi tahu, kena pantang, berhenti mengumpat, berhenti hasad dengki, berhenti ujub dan sebagainya. Bersihkan hati daripada penyakit-penyakit tu. Kerana penyakit hati itu boleh memberi asbab kecelakaan di hari kiamat besok. Kena bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit. Baik, ini perumpamaan sembahyang tu pula. Ibaratnya seperti seorang raja. Satu raja maknanya seperti seorang raja memperbuat akan satu balai, satu dewan. Ada seorang raja, dia buat satu dewan dan memperbuat ia raja tadi akan jamuan dan menyediakan akan bagai-bagai makanan, ada macam-macam. Ini majlis yang dibuat oleh raja lah ni. Dia buat satu dewan, kemudian dipersiapkan pelbagai makanan dan pelbagai minuman. Kalau dah raja yang siap, kan bukan makan lekeh-lekeh lah. Tak main lah jemput-jemput cokodok lempeng. Itu orang-orang kita boleh lah. Ini raja. Raja yang buat dah, tentulah jamuan ni hebat-hebat, lazat-lazat, mahal-mahal. Silap-silap diimport luar negara. Dan menyediakan ia bagi bagai makan. Bagai itu makna macam-macam jenis makanan dan bagai-bagai jenis minuman dengan bagai-bagai warna, dengan bagai-bagai lazatnya. Maknanya makanan tu tadi pelbagai jenis, pelbagai warna. Setiap jenis tu rasa lain-lain, setiap warna rasa lain-lain. Tak macam kuih raya kita sekarang. Warnanya lain, bentuknya lain. Tu bentuk kereta api, yang tu bentuk bunga, rasa sama. Sebab apa? Nak penuhkan bekas kuih yang beli dah terlebih banyak tadi. Alang-alang kosong, buatlah biar bentuknya nampak lain. Padahal kita cekuk situ rasa sama, cekuk yang ni pun sama je rasa. Ni dah. Warna bukan sama dah. Dan pada tiap-tiap warna itu baginya manfaat. Tiap-tiap warna yang ada pada makanan tu pula ada manfaat dia yang tersendiri. Ni jamuan raja tadi tu. Dan pada tiap-tiap warna itu baginya manfaat, maka itulah sembahyang. Ibaratnya begitulah. Jadi sembahyang ni hadiah daripada Allah. Hadiah daripada Allah. Nak cerita, hadiah daripada Allah, jamuan daripada Allah, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala bagi segala hamba-Nya. Maka kemudian menyeru, makna menyuruh ya Allah akan segala hamba-Nya merasakannya makanan itu. Kemudian Allah Taala menyeru, makna menyuruh hamba-hamba-Nya merasakan, ataupun raja tu tadi panggil rakyat jelata dia, marilah jemput makan jamuan ni tadi yang macam-macam bentuk, macam-macam warna, macam-macam rasa tadi, marilah pakak-pakak makanlah. Demikianlah umpamanya sembahyang itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan dia sembahyang supaya apa? Supaya mengambil lazat hamba-Nya yang kamil, supaya hamba-hambanya yang memiliki iman yang kamil, yang sempurna, yang mengenal Allah dengan kesempurnaan pengenalan, supaya orang-orang yang macam ni dapat mengambil kelazatan, kenikmatan di dalam sembahyang dia tadi. Jadi dalam sembahyang ni ada kenikmatannya, ada kelazatannya. Yang mana rasa lazat, nikmat dalam solat ni hanya boleh dirasai oleh orang-orang yang terpilih sahaja. Ada pun orang awam macam kita ni bukan rasa lazat, rasa jemu. Sebab tu kita ni, peringkat kita ni kata ulama, kata Tuku, peringkat kita ni solat bukan dengan sebab rasa sedap, kita buat dalam rasa terpaksa. Golongan tu dia buat dengan sebab dia rasa seronok, dia rasa nikmat, dia rasa lazat, dia rasa tak puas. Situ kita dah boleh banding ke tak?
Mereka buat dengan sebab rasa rindu, rasa sedap, rasa nikmat, rasa lazat, rasa tak puas. Lepas solat tertunggu-tunggu solat yang akan datang, lepas solat tertunggu pula waktu yang akan datang. Kita bukan tertunggu, terperanjat. Bunyi apa tu? Azan. Azan bukanlah baru lepas solat tadi. Asal dah. La ilaha illallah. Berasa berat. Solat dulu dah. Kenapa? Kalau lagi tak solat kan rasa macam ada benda tak lepas dah. Bila dia solat, lega. lega rasa macam baru lepas azab rasa. Bukan duduk sembang maghrib dah. Maghrib dah. Si terperanjat ni masuk waktu terperanjat. Sebab apa? Kita kalau diberi kelulusan tak solat, memang kita lah dulu angkat tangan. Sebab bukan peringkat kita ni. Dia solat dengan sebab dia rasa nikmat, dia rasa lazat, dia rasa rindu dengan Allah. Kita tak ada lagi. Saya tak adalah, tuan-tuan saya tak tahu. Tuan-tuan saya tak tahu. Kita dah jemu. Dalam solat keluh kesah, nak cepat sudah. Dalam solat lah segala masalah dunia duduk dalam hati dan kepala otak kita. Betul? Waktu relax ni tak solat tak ada mikir. Takbir je Allahu Akbar, segala masalah pejabat, anak, bini, laki, jiran, kereta, motor, semua masuk dalam tu. Dah mana nak kata lazat tadi? Orang ni dia solat dia dapat ketenangan. Kita solat jadi celaru. Tu yang lupa rakaat. Lupa Fatihah dah baca ke belum? Sebab bercelaru dalam solat tu lah segala benda kita fikir. Tiba-tiba sedar tu imam rukuk je, Allahu Akbar. Tadi Fatihah dah baca belum? Tadi rasa macam dah baca ke belum? Tu. Sebab apa? Tak ada, kita tak hadir dalam solat tadi. Makna hati kita tak hadir. Hati kita pergi merayau. Sebab tu kata ulama sufi, kita ni sebenarnya biadab dengan Allah. Sebab apa? Tubuhnya ngadap tapi hatinya lari daripada Allah. Berlakon-lakon sahaja menghadap Allah tapi hatinya berpaling lari daripada Allah. Dalam solat tak ada khusyuk, tak ada khuduk dalam solat. Maknanya kita ni jauh lagi. Sembahyang kita tak sempurna lagi. Kalau orang tu sembahyangnya sempurna, dia akan dapat tengok dia punya faedah sembahyang tadi. Seperti yang Allah janji, dia akan terselamat daripada perbuatan keji dan mungkar zahir dan batin. Dengan sendiri dia dah tak nak mengumpat, dia tak nak berdengki, tak nak berdendam, tak nak begini, tak nak begitu. Sebab apa? Itu faedah daripada solat yang sempurna tadi. Tu faedah daripada solat yang sempurna tu. Dengan sendiri kalau dia sebelum tu dia kaki mengumpat, tapi faedah daripada solat yang sempurna dan diterima oleh Allah tadi, dia dah tak nak mengumpat. Dia dah berasa takut, rasa berdosa, rasa bersalah dah kalau cerita masalah, cerita keaiban orang lain, dia dah tak berani dah. Itu faedah, itu anugerah daripada Allah. Asbab daripada solat yang sempurna. Solat yang sempurna. Bukan asalkan solat. Bukan asalkan sembahyang, syaratnya entah ke mana, rukunnya entah ke mana, khusyuknya entah ke mana, khuduknya entah ke mana, asalkan buat. Sebab tu kita tak berubah-ubah. Walaupun dah solat belas tahun, puluh tahun, tapi tak berubah pun. Kita dah solat puluh tahun, tak tahu kalau kira rakaat, tak tahu berapa puluh ribu, ratus ribu rakaat dah kita solat. Sujud tak tahu berapa ratus ribu kali sujud, tapi berdengki macam biasa, mengumpat macam biasa, tak ada rasa bersalah pun. Adakah Allah bohong dengan apa yang Allah janji? Jadi di sini sebenarnya tuan-tuan hadirin hadirat, kita boleh nilai diri kita. Kita boleh nilai solat kita. Aku ni solat tapi kenapa aku ni tak nak berhenti daripada mengumpat ni? Suka cari dosa dan salah orang. Sepatutnya tak ada benda-benda macam ni pada orang yang solat. Kerana Allah janji dah, orang yang solat Allah Ta'ala akan cegah daripada perbuatan keji dan mungkar, zahir dan batin. Makna hatinya baik, zahirnya pun baik. Tapi kenapa aku ni walaupun solat, mulut suka cakap hal orang, suka mengumpat, suka fitnah, suka mengadu domba, jadi batu api neraka macam-macam lagi. Tapi solat, di sini kita kena semak balik solat. Semak balik. Mesti ada kesilapan dan kesalahan. Barangkali niatnya tak ikhlas, barangkali akidah dia rosak. Barangkali khusyuknya tak ada.
khuduknya tak ada, ataupun rukun qaulinya salah, atau rukun fi'linya. Tu yang disuruh semayang, disuruh belajar tu, supaya boleh semak balik mana silap mana. Kadang-kadang mandi wajibnya tak sah. 50 tahun duduk dalam hadas besar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 50 tahun duduk dalam hadas besar. Bayangkan tu, dia pergi solat Jumaat, duduk dalam iktikaf dalam masjid, tanggung Quran, baca Quran, lagi bertambah-tambah dosa. Sebab apa? Buat benda-benda tadi dalam keadaan berhadas besar. Bukankah orang yang berhadas besar tu ada benda-benda yang diharamkan atas diri dia? Tapi oleh kerana dia tak tahu, oleh kerana dia tak nak belajar cara mandi wajib, dia tak nak mengaji fardu ain, maka berdosa lah. Dia tak tahu bukan dengan sebab bimu'allaf. Dia tak tahu sepatutnya fardu ain ni sebelum balik. Itu sepatutnya sebelum balik, beres dah tauhidnya, beres dah tasawufnya, beres dah fiqahnya, beres dah Qurannya. Ini sepatutnya sebelum balik lagi settle dah, supaya bila sampai waktu akil balik, amalnya terus diterima oleh Allah. Itu sepatutnya. Tapi oleh kerana kelekaan kita ni tentang ilmu-ilmu dunia, kita dulukan dulu ilmu fardu kifayah, kita belakangkan ilmu fardu ain. Ini yang menjadi asbab tadi 50 tahun hadas besar tak terangkat tadi. Dia balik umur 15 sampai umur dia 50 tak terangkat hadas besar. Sebab apa? Tak pernah sah mandi wajib. Mandi wajib macam siram pokok bunga je. Main siram-siram dah, asalkan niat. Aku angkat hadas besar dah. Siram-siram lebih kurang dah. Rupanya tak mengikut syarat dan rukun. Tak sah lah. Nampak tak? Sebab tu ulama duk panggil, mari belajar, mari mengaji, mari belajar, mari mengaji. Adalah benda tu. Bukan panggil saja-saja. Ada benda penting. Sebab yang ruginya kita besok. Rugi. Modal ibadat Allah bagi dah. Makna masa Allah bagi dah. Kemudian kita beribadat dah, tapi faedahnya tak ada. Sebab cara buatnya salah. Kita kena ingat, kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah dan akan dihitung segala amal ibadah kita. Yang menemani kita sama ada amal baik ataupun amal yang tidak baik. Kalau tak ada amal baik, yang menemani hanya semata-mata amal yang tidak baik saja yang kita akan bawa balik. Kemudian nak mendapatkan amal yang baik tadi, ada syarat rukun, kena belajar mengaji. Daripada situ nanti kita perbaiki sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, insya-Allah. Demikianlah umpamanya sembahyang itu disuruh oleh Allah SWT mengerjakan akan dia supaya mengambil lazat, mengambil nikmat hamba-Nya yang kamil daripada bagai-bagai pemberian dan kurniaannya Allah, supaya syukurlah hamba itu akan kurnia Tuhannya. Maka as-salafus salih, maka af'alus salah, yakni perbuatan-perbuatan sembahyang itu seumpamanya makanan. Jadi perbuatan solat, qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud itu diibaratkan seperti makanan-makanan tadi dah. Ibaratnya seperti makanan-makanan tadi. Ada kelazatan masing-masing, ada nikmat masing-masing. Jadi orang yang kamil ni, waktu dia berdiri solat tu, dia ada rasa kelazatan dia tu. Kelazatan waktu berdiri tu. Rukuk, lazat waktu rukuk pula. I'tidal, sujud, kelazatan dalam sujud macam mana pula, wallahu alam, kita tak tahu, kita tak pernah rasa. Kita tak pernah rasa. Kita baca je ni, baca je, rasa entah macam mana tak tahulah. Orang yang sempurna sahaja dapat rasa. Bukan sujud, bukan kepalanya sahaja direndahkan, bahkan hatinya pun rendah dengan Allah. Kemudian apa? Dan zikir dan tasbih dan doa. Makna yang tasbih, zikir, ayat-ayat yang kita baca dalam solat itu diibaratkan seperti warnanya, bagai-bagai warnanya, minumannya. Jadi macam-macam zikir, macam-macam tasbih, macam-macam solawat yang kita baca dalam solat, macam-macam surah yang kita baca, itu diibaratkan seperti minuman yang berwarna-warni tadi. Bukan maksudnya bacaan tu memiliki faedah yang sama. Dah ada faedah yang tersendiri. Setiap perbuatan ada kelebihan yang tertentu maknanya. Setiap perbuatan solat ada
kemuliaan, ada kelebihan yang tertentu, ada faedah yang tertentu. Walaupun pada zahirnya nampak sama, tapi lain-lain dia punya manfaat dan faedah dia. Maka apa makanan dan minuman daripada umpama ini? Kalau bahasa kita ni jenis makanan minuman apa ni? Kalau bahasa kita, ni makanan minuman ni jamuan jenis apa ni? Hingga tiada sedar hambanya yang arifin akan dirinya, yakni orang yang makan, yang ambil makanan dan minuman tadi sampai lupa ke diri dia. Ini makanan jenis apa ni? Faham tak tuan-tuan apa nak disampaikan? Jamuan yang dibuat oleh raja tadi, bila dia makan, dia lupa diri. Itulah solat tadi. Makna solat ni ibadat jenis apa ni? Sehingga para arif billah, Nabi Rasul, bila dia masuk dalam solat, hilang dirinya, lenyap dirinya, tak mengingat kepada dirinya. Dunia lebih-lebih lagi. Maknanya ni ibadat yang macam mana punya hebat, punya dahsyat ni. Sebab tu apa saja amal ibadat yang jenis badaniah tak boleh menandingi kelebihan sembahyang. Ibadat haji tak boleh melebihi sembahyang. Sembahyanglah yang paling hebat sekali, yang paling besar, yang paling agung sekali nak banding dengan haji, umrah dan sebagainya. Selepas daripada beriman, selepas daripada iman, solatlah. Solatlah. Nak banding dengan zakat, nak banding dengan wakaf, nak banding apa, tak boleh lawan sembahyang. Sebab satunya, solat ni semua orang boleh buat. Kalau haji ada orang-orang dia. Kalau umrah ada orang-orang dia. Kalau zakat ada orang-orang dia. Tak semua orang boleh buat. Tapi solat semua orang berpeluang nak buat. Selagi dia waras berakal, semua ada peluang nak mendapatkan kelebihan yang Allah janji. Jadi apakah makanan? Maka apa makanan dan minuman daripada umpama ini? Kalau bahasa kita ni jenis makanan, jenis minuman, jenis apa ni? Sehingga bila dia ambil, bila dia nikmati sampai lupa ke diri, tak ingat, tak sedar diri ni. Itulah solat. Solat ni makna amalan ibadat yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat hebat. Tiada sedar hambanya yang arifin, makna yang sebenar-benar mengenal Tuhan. Bila dia makin kenal, makin kuatlah takutnya. Kata Imam Ghazali, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, makin tinggi kefahamannya, makin dalam pengenalannya terhadap Allah, makin hebatlah perasaan takutnya, perasaan gerunnya, perasaan malunya, perasaan hebatnya. Itu semua kembali kepada sejauh mana, sedalam mana pengenalan dan pengertiannya terhadap Allah. Orang yang makin hebat pengenalannya terhadap Allah, makin hebatlah ketakwaannya. Siapa yang paling mengenal Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu segala orang yang takut kepada Allah. Kerana baginda lah yang terpaling mengenal Allah. Orang yang paling hebat pengenalannya, makin hebatlah takutnya. Makin hebatlah rindunya, makin hebatlah cintanya pada Allah. Itu kembali kepada pengenalan. Sebab tu kita ni diwajibkan mengenal Allah. Daripada pengenalan itulah akan memberi kesan takwa kita, malu kita dan sebagainya terhadap Allah. Orang yang tak berapa kenal, tak berapa takut, tak berapa malu. Orang yang hebat kenalnya, hebatlah takutnya, hebatlah malunya pada Allah. Tiada sedar hambanya yang arifin akan dirinya dan sejuk mata hatinya. Sejuk mata hatinya orang arifin ni dengan kurnianya Allah, mana pemberian anugerah Allah. Apa maksud sejuk hati dalam solat tu tadi? Selain daripada dia dapat nikmat, kelazatan, mereka juga mendapat ketenangan di dalam sembahyangnya. Tenang, tak ada masalah dunia, masalah rumah tangga, tak ada. Kosong hatinya, melainkan dipenuhi dengan sepenuh-penuhnya mengingati Allah. Lupa sebarang jenis masalah dunia ni, lupa habis. Lupa habis. Angkat takbir je, lupa, lenyaplah dunia. Bukan dunia dengan diri-diri dia pun lenyap. Semata-mata mata hatinya memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, dahsyat orang ni. Kita kacau bilau. Kacau bilau semayang. Dengan kurnianya yang tiada dapat diperinya, tak boleh nak sifat, tak boleh nak cerita, tak boleh nak cakap. Punya besarnya nikmat yang Allah beri. Kerana ialah Allah yang dinamakan, yang kerana ialah solat
yang dinamakan Jannatul Ajilah. Makna syurga yang disegerakan, yakni oleh Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan maqam Tuhannya itu, makna yang gerun dengan kedudukan kehebatan Allah, 2 syurga bagi orang. Sebab tu tuan-tuan, bila kita kata orang tu orang yang bertakwa, dengan sendiri terhimpunlah segala sifat yang baik, akhlak yang baik, perbuatan yang baik pada diri dia. Cukup dengan kata takwa. Orang yang takut ni, pada dirinya semua kebaikan ada. Dia tak akan jadi orang yang ikhlas, melainkan dia takut kepada Allah. Dia tak akan menjadi orang yang merendah diri, melainkan dia takut kepada Allah. Nampak tak? Dia tak akan jadi orang yang sabar, melainkan sebab dia takut kepada Allah. Sebab Allah suruh jadi orang merendah diri. Allah yang suruh jadi pemaaf. Allah yang suruh jadi orang sangka baik. Allah yang suruh supaya berbuat baik kepada sesama makhluk. Tu. Sebab tu tadi kata Imam Ghazali, bila berhimpun, bila dalam diri seorang tu ada ketakwaan, dengan sendiri dia memiliki segala permata-permata yang hebat-hebat, yang indah-indah. Cukup kalau orang kata minta doa, doakan anak saya. Cukup dengan kita doakan, mudah-mudahan anak kamu jadi orang takwa. Berhimpunlah segala-gala ada dalam tu. Masya Allah. Tu gangguan tu isyarat nak suruh berhenti lah tu. Okey. Nak berhenti dah? Berhenti dah. Mana stesen? Tu. Mana dia 2 syurga? Yang pertama, syurga di dunia, iaitu dalam sembahyang. Makna dalam solat ni, orang-orang, makna hamba-hamba Allah yang dikatakan Nabi, Rasul, Arif Billah, Wali-Waliullah ni, waktu dia dalam solat tu, seolah-olah dia punya rasa nikmat, rasa seronok, rasa tenang, aman, damai, rasa selamat, seolah-olah macam dalam syurga dah. Padahal dia di dunia nak ceritakan keadaan, gambaran hati orang yang sebenar-benar semayang tadi tu. Dalam solat tu jadi seronok, dia jadi tak tahu nak jagalah. Syurga ni ada tak benda yang menyakitkan? Ada tak benda yang menyemukan? Ada tak benda yang memuaskan? Tak ada pun satu nikmat dalam syurga tu yang akan memuaskan. Tak pernah puas. Setiap nikmat yang dikecapi dalam syurga tu tak pernah puas. Kerana dia punya nikmat tu rasanya akan sentiasa berubah roh. Semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Kalau sama jemu dah. Hari ni orang belanja kita makan kambing bakar. Tiap-tiap malam jamuan kat suruh kambing panggang, jemu dah. Tapi kalau kali pertama jangan buat main dengan tulang-tulang gigit. Tapi kalau dah selalu, tukar menu lain, jemu. Syurga dah. Nikmat dalam syurga bukan sama rasanya, tuan-tuan. Sentiasa berubah-ubah, semakin lazat, semakin lazat, semakin lazat, semakin lazat, semakin lazat. Sebab tu orang yang dalam syurga takkan jemu sampai bila-bila. Allahu akbar. Tu dia. Jadi di dalam solat tadi dia rasa tenang, rasa aman, rasa rasa aman, damai, rasa seronok, rasa lazat. Macam tu dah. Itulah yang dikatakan tadi syurga di dunia. Syurga dunia dia dalam solat tadi. Dan syurga di segala dalam dunia, iaitu sejuk mata hati. Sejuk mata hati ni tadilah sifat-sifat hati tadi tu. Rindu dendam dengan Allah. Rasa seronok, rasa sebagai-bagai, rasa nikmat, rasa lazat dia, yang kita tak pernah rasa lagi. Dan syuhud akan Tuhannya. Apa maksud syuhud akan Tuhannya? Mata hatinya senantiasa sepenuh-penuhnya memandang kepada Allah, mengingat kepada Allah. Mudah nak faham. Hatinya sentiasa mengingat kepada Allah. Dia tak merasakan yang dirinya. Dia merasakan semuanya, akalnya, pikirannya, pergerakannya, penglihatannya, kefahamannya, zahir batinnya, rohnya, jasadnya. Semuanya ini adalah tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Bahkan gerak diam dia di dalam solat itu pun adalah tanda-tanda af'alullah, perbuatan Allah. Jadi tak ada waktu dia nak teringat, nak pandang kepada diri dia, kerana semata-mata hatinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syurga yang kedua, iaitu mana? Di akhirat, di sana. Itu syurga yang sebenar-benar lah.
Orang yang solat dengan sempurna dia dapat 2 syurga. Satunya di dunia, satunya di hari kiamat. Perkara penyempurnaan sembahyang. Sebab tu jangan kita perlekehkan setiap perbuatan dan bacaan-bacaan di dalam sembahyang, kerana setiap gerak-geri, setiap bacaan meskipun sunat-sunat hai'ah, dia ada peranan masing-masing, ada faedah masing-masing. Kadang kita ni adalah sunat hai'ah, tak payahlah angkat tangan. Angkat tangan tu kan sunat hai'ah. Tak angkat pun tak batal. Tapi orang yang faham, dia akan kutip tiap-tiap satu. Dia akan kutip, dia takkan biarkan. Sebab apa? Di situ ada faedah yang tersendiri. Tasbih dia tak baca sekali, dia baca 3 kali. Lepas Fatihah dia akan baca surah. Kalau rakaat pertama, kedua, dia tak tinggalkan. Sama ada rukun dah tentulah. Sunat ab'ad dia tak tinggal. Sunat hai'ah pun dia takkan tinggal. Semua dia kutip buat semua, sebab dia tahu setiap perbuatan, setiap zikir tadi ada kelebihan masing-masing. Jadi kalau dia tak buat, dia makna akan mendapat kerugian lah, meskipun sembahyangnya sah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk memperbaiki sembahyang kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ilmu kita pada malam ini, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita berdoa mudah-mudahan antum semua, kalian semua, ibu bapa sekalian, para jamaah sekalian, para muhibbin sekalian, senantiasa dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, diberi kesihatan, keafiatan yang baik untuk melakukan amal soleh, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, diluaskan rezeki, diluaskan rezeki rohani dan jasmani, dikabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Mudah-mudahan setiap hajat dan hasrat yang baik-baik dipermudahkan, dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita, keturunan kita, anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, menjadi wali-waliullah. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik untuk menjadi muslim mukmin yang bertakwa. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dzakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.